Assalamualaikum diucapkan kepada penyelia saya iaitu Dr. Mukhtar Muhammad. Nama saya Siti Nur Asmida binti Abdullah bernombor matrik 201988 daripada program Bachelor Pendidikan Sains Rumah Tangga. Hari ini saya akan membentangkan hasil laporan pengalaman awal di sekolah yang telah saya jalani selama 10 hari di SMK Seberang Marang. Pertama, saya akan menerangkan sedikit mengenai latar belakang sekolah. Sejarah sekolah. SMK Seberang Marang merupakan sebuah sekolah yang terletak di Jalan Batangan, Marang, Terengganu dan sekolah ini telah dibuka pada tahun 1 Januari 2003. Pada awal pembukaan sekolah, terdapat kumpulan pertama terdiri daripada pelajar yang berasal daripada kampung yang berdekatan dengan kawasan sekolah. Pada tahun 2009 merupakan tahun yang mencatatkan jumlah pelajar paling ramai sepanjang sekolah ini dibuka iaitu mempunyai 948 orang pelajar yang terdiri daripada 435 orang pelajar perempuan dan 513 orang pelajar lelaki serta mempunyai 66 orang guru. Bilangan pelajar dari tahun ke tahun semakin berkurang sehingga ke tahun ini iaitu hanya mencatat seramai 722 orang pelajar sahaja dan mempunyai 64 orang guru. Seterusnya, bagi misi sekolah adalah melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Manakala, visi pula adalah pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Slogan sekolah adalah Strive Toward Excellence dan cogan kata bangkit sederak mencemerlankan SESMAD. SESMAD adalah singkatan bagi nama SMK Seberang Marang. Seterusnya, lokasi sekolah adalah SMK Seberang Marang terletak di Jalan Batangan 21600 Marang, Terengganu. Sekolah ini juga terletak kira-kira 5 km dari Bandar Marang. Sekolah ini merupakan sekolah luar bandar kerana terletak di sebuah kampung yang dinamakan Seberang Marang. Seterusnya, bagi infrastruktur sekolah, persekitaran sekolah dan bilik darjah, saya sertakan sedikit gambar kerana banyak halangan untuk saya peroleh gambar-gambar yang lagi banyak. Antaranya adalah bilik darjah, blok bangunan sekolah, pondok berehat, Dewan Al-Farabi, tempat bergambar iaitu dengan kata SESMAD di hatiku, padan sekolah dan dataran cekal. Seterusnya, kita pergi ke pemerhatian terhadap proses PDPR secara dalam talian. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Antara kekuatan daripada aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang telah saya ikuti selama 10 hari adalah saya mendapati guru pembimbing saya menggunakan pengajaran abad ke-21. Seterusnya, kefahaman pelajar adalah keutamaan guru, iaitu guru pembimbing saya amat mementingkan mengenai kefahaman pelajar beliau. Seterusnya, kegigihan guru pembimbing saya dalam menyediakan pelbagai jenis modul untuk pelajar membuat latihan. Seterusnya, antara kelemahannya adalah kurang mendapat sambutan daripada semua pelajar, iaitu proses PDPR yang saya ikuti selama 10 hari iaitu hanya sedikit sahaja pelajar yang turut mengikuti. Seterusnya, pelajar lambat mengikuti kelas pada waktu yang tepat. Dan yang terakhir adalah kesukaran pelajar untuk mendapatkan kemudahan jaringan internet. Seterusnya, alat bantu mengajar dan bahan bantu mengajar yang saya dapati guru pembimbing saya gunakan adalah iaitu alat bantu mengajar seperti WhatsApp, Google Meet dan Google Form. Bagi bahan bantu mengajar pula adalah buku teks, DSKP, modul YouTube dan akhbar. Seterusnya, amalan pedagogi adalah menerapkan amalan pengajaran abad ke-21 iaitu guru memberi penekanan kepada pelajar untuk berkomunikasi dengan guru secara kreatif dengan guru
melahirkan pelajar yang kreatif dan berkolaborasi sesama sendiri. Seterusnya, memberi peluang kepada pelajar untuk sentiasa berkomunikasi dengan guru tanpa ada rasa malu. Seterusnya, yang terakhir adalah guru mengamalkan amalan pengajaran yang berpusatkan murid bagi mewujudkan proses komunikasi dua hala antara pelajar dengan pelajar dan pelajar dengan guru. Seterusnya, penyediaan rancangan pengajaran yang disediakan oleh guru pembimbing saya adalah guru pembimbing saya akan menyenaraikan terlebih dahulu objektif pembelajaran yang akan dipelajari pada hari tersebut. Seterusnya, objektif tersebut akan dikongsikan kepada pelajar untuk pelajar tahu apakah yang perlu dicapai pada pembelajaran hari tersebut. Yang ketiga adalah menyenaraikan hasil pembelajaran yang perlu dicapai dan yang telah dicapai pada awal dan akhir sesi pengajaran dan pembelajaran. RPH dan yang terakhir adalah rancangan penyediaan rancangan pengajaran harian penting untuk memastikan pelajar dapat mencapai setiap objektif pembelajaran pada hari tersebut. Seterusnya, pelaksanaan kebat. DSKP merupakan rujukan utama yang digunakan oleh guru pembimbing saya untuk melaksanakan soalan kebat kerana segalanya telah dinyatakan dalam DSKP subjek tersebut. Dalam DSKP setiap subjek yang guru ajarkan. Seterusnya, kebat ini juga memerlukan jawapan yang kritis dan kreatif daripada pelajar. Kebat merupakan soalan yang hendaklah berbentuk tersirat agar pelajar dapat membentuk kemahiran berfikir aras tinggi. Seterusnya, yang terakhir adalah kebat juga mengaitkan dengan sesuatu yang bakal terjadi pada masa hadapan mengikut kesesuaian yang ada pada topik pengajaran. Kesediaan diri sebagai bakal guru adalah saya perlu lebih berani untuk berhadapan dengan khalayak umum, bijak dalam mengendalikan dan memperbanyakkan meneroka dalam alam teknologi, perlu menggunakan lebih banyak bahan bantu mengajar dan alat bantu mengajar, memperbanyakkan aktiviti ketika mengajar di dalam kelas. Seterusnya, beralih ke refleksi terhadap aktiviti co-curriculum. Antara aktiviti co-curriculum yang telah saya ikuti selama 10 hari saya menjalani PAS di SMK Seberang Marang adalah saya mengikuti kelab seni halus, iaitu dalam kelab seni halus ini kita dapat mengenali beberapa jenis seni halus yang terdapat dalam bidang seni ini. Antara seni yang terdapat dalam seni halus ini adalah seperti arca dan cetakan, iaitu merupakan sebahagian daripada hasil seni halus. Kelab ini ditubuhkan adalah untuk mencungkil bakat pelajar. Selain itu, saya dapat mengikuti program yang telah dilaksanakan oleh kelab ini seperti kuis online Merdeka. Program kuis online Merdeka ini dilaksanakan adalah untuk memenuhi aktiviti tahunan. Seterusnya, proses pengendalian aktiviti bagi kuis online kemerdekaan tadi adalah perlu melaksanakan mesyuarat terlebih dahulu untuk membincangkan mengenai perjalanan program tersebut. Yang seterusnya adalah menyediakan platform yang sesuai seperti yang telah dirancang. Yang ketiga adalah mencatat kehadiran peserta yang menyertai bagi menganalisis berapa ramai yang menyertai program yang dianjurkan. Seterusnya, aktiviti curriculum ini juga mempunyai kekuatan dan kelemahan yang tersendiri. Antaranya, bagi kekuatannya adalah mempunyai guru yang berbakat, disertai oleh pelajar yang berbakat dan pelajar yang ingin mencuba dalam bidang kesenian. Yang ketiga adalah dapat memenuhi minat pelajar. Manakala bagi kelemahannya pula adalah tidak sesuai dilaksanakan secara dalam talian, dan yang kedua adalah pengurusan masa yang kurang cekap oleh murid ketika waktu co-curriculum. Seterusnya, kepentingan aktiviti co-curriculum terhadap profesionalisme keguruan. Guru berupaya untuk membuat keputusan dan menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan baik. Yang kedua, aktiviti co-curriculum dapat melahirkan guru yang serba boleh. Yang ketiga, dapat melengkapkan diri dengan pelbagai ilmu pengetahuan serta kemahiran supaya dapat menjadi seorang pendidik yang berupaya melahirkan pelajar yang cemerlang. Dan yang terakhir adalah melahirkan lebih ramai guru yang kreatif dan inovatif untuk mengajar. Seterusnya, kita beralih kepada refleksi terhadap budaya sekolah dan budaya kerja. Budaya sekolah dan serta kekuatan dan kelemahannya, iaitu yang pertama
Budaya sekolah yang pertama adalah memasuki kawasan sekolah sebelum 7.20 pagi. Kekuatan bagi budaya ini adalah melatih pelajar dan guru untuk menepati masa, dan kelemahannya adalah pelajar sanggup ponteng sekolah kerana perlu datang awal. Sekiranya ada pelajar yang terlewat datang sekolah. Dan yang kedua, bagi budaya sekolah yang kedua adalah perhimpunan rasmi setiap hari Ahad. Kekuatannya adalah dapat menyampaikan segala maklumat kepada guru dan pelajar, dan kelemahannya adalah memerlukan masa yang panjang. Dan yang ketiga, bagi budaya sekolah yang ketiga adalah membuat pemeriksaan. Kekuatannya adalah memastikan tiada pelajar yang melakukan kesalahan, dan kelemahannya adalah guru yang bertugas tidak semua akan melibatkan diri. Seterusnya, budaya kerja. Budaya kerja yang bersungguh-sungguh dalam pekerjaan. Kekuatan bagi budaya kerja ini adalah menghasilkan hasil kerja yang berkualiti dan cemerlang. Manakala kelemahannya pula adalah masih ada pelajar yang suka menangguh kerja. Yang kedua, budaya kerjanya adalah berkolaborasi dengan masyarakat setempat. Kekuatan dapat mengeratkan hubungan antara pelajar dengan komuniti, manakala kelemahannya pula adalah tidak semua pelajar yang suka bergaul dengan sesama sendiri. Budaya kerja yang ketiga adalah kerja berpasukan. Kekuatannya adalah dapat berkongsi pendapat dan idea. Dan kelemahannya terdapat pelajar yang masih mementingkan untuk berada dalam kelompok yang sama. Seterusnya, kita beralih kepada perumusan. Antara cadangan penambahbaikan yang boleh saya uraikan bagi rumusan ini ada bagi PAS yang telah saya jalani selama 10 hari, iaitu saya berpendapat bahawa PAS ini merupakan khusus yang sangat membantu seseorang bakal guru seperti saya untuk mula bersedia menjadi guru. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa penambahbaikan yang perlu dilakukan. Antaranya adalah memanjangkan tempoh pelaksanaan kerana keadaan sekarang yang perlu dilaksanakan secara dalam talian. Ini menyebabkan pelajar sukar untuk mendapatkan maklumat yang diinginkan daripada pihak sekolah. Ini kerana ada sebahagian daripada pelajar yang mendapat layanan yang baik daripada pihak sekolah, dan ada juga pelajar yang kurang mendapat layanan yang baik daripada pihak sekolah. Okey, untuk rumusannya adalah pelaksanaan PAS ini terdapat persediaan saya untuk menjadi seorang guru adalah program PAS ini telah memberi saya peluang untuk menilai serta meneliti segala cara seperti apakah bahan yang digunakan oleh guru untuk sesi pengajaran, bagaimanakah guru mengendalikan pelajar ketika jalankan aktiviti PDPR, alat yang sering digunakan dan boleh digunakan oleh guru sepanjang sesi pengajaran sama ada secara dalam talian atau bersentuh. Dan seterusnya dan yang terakhir adalah cadangan program sulam yang boleh saya cadangkan adalah mengadakan program pengkhususan dalam menangani masalah kebakaran. Program ini dicadangkan adalah untuk memastikan berlakunya penglibatan interaksi antara pelajar dengan komuniti bagi sama-sama menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan cara menggunakan pengetahuan serta kemahiran yang mereka pelajari dan miliki. Secara tidak langsung dapat mencapai objektif program sulam. Okey, sekian itu saja daripada pembentangan laporan PAS saya selama 10 hari. Terima kasih.